Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambung sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dicela oleh syarak. Kita dah baca sampai kepada sifat yang kelima. Kita masih ada lagi 4. 1, 2, 3, 4. Termasuk malam ni 4. Padan dia tepat nah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau kuliah kita berjalan 4 minggu lagi masuk malam ni dia akan habis semua ni. Mula tahun depan tajuk baru. Nah, baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Jadi bulan ni kita ada lagi 3 minggu. Tolak malam ni seminggu, ada lagi 3. Ada lagi 3 tajuk. Minggu keempat kita masuk tahun baru 2016. Maka kita akan insya-Allah masuk tajuk hukum halal haram ni, hukum-hukum dasar syariat Islam. Kita nak mula masuk berkaitan dengan syariat setelah selesai mengenai ilmu tasawuf. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi malam ni kita masuk sifat yang ke-6 di antara sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dicela oleh syarak dan juga dicela oleh manusia. Syarak tak suka, Allah dan Rasul. Manusia pun tak suka dengan sifat-sifat ini, iaitu sifat takbur. Bahasa kita takbur, bahasa Arab takabbur. Jadi kita modify bahasa jadi takbur. Asalnya takabbur artinya sombong. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi ada 2 perkara yang kita tak suka. Ada 2 perkara yang majoriti kita tak suka. Yang pertama, tak suka pergi hospital. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tak suka, sama ada dia tak suka bau ubat. Ada jenis dia alergik, tak boleh bau ubat. Muntah. Ada yang dia takut jarum. Takut doktor injection, dia takut, dia tak suka. Yang paling dia tak suka ialah doktor tu duk nasihat macam-macam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Doktor kata yang ni tak boleh buat, yang ni tak boleh buat, yang ni kena buat, yang ni tak boleh makan. Dia tak suka. Nah, lebih baik aku tak pergi hospital lagi bagus. Aku pun tak tahu aku ada penyakit apa. Kalau pergi hospital aku tahu kena darah tinggi. Aku tahu kencing manis. Aku tahu lemah jantung. Aku tahu penyakit macam-macam. Tak pergi lagi bagus. Nah, duduk rumah relax, makan, minum, tidur, buatlah apa kita suka, lah kali mampu. Tak apa. Tak apa, boleh tahan. Kita tak tahu penyakit, mati tak apa lah. Tak ada hal. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Yang hak kedua, yang tak suka pergi masjid. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab apa? Sebab apa hak ustaz nak cakap kena atas kepala aku semua. Daripada mula sampai ke habis duk kelepuk. Aku duk kena. Tak nak pergi lah. Lebih baik aku tak tahu daripada aku tahu. Bila tahu kena buat, tak buat dosa pula. Tak tahu tak apa. Yang ni kalau dia mampu neraka.
Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, tak pergi hospital, tak tahu penyakit, sekadar kita sakit, sekadar kita mati saja, tutup buku, selesai. Tak tahu ilmu agama, lebih-lebih berkaitan dengan akidah syariat dan tasawuf ini, maka kesan dia masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, ini tajuk yang ke-6, takabbur ini. Salah satu daripada sifat-sifat yang dicela merupakan tajuk yang sangat menakutkan. Nak banding dengan hak kita baca 5 dah, dan ada lagi 3 hak depan ni, riak, ujub dan juga kasih akan dunia. Hak nombor 6 ni paling bahaya. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau kata penyakit-penyakit tu kita senaraikan 10 macam ni juga. Maka hak nombor 6 ni kita kata penyakit jantung ataupun kanser, dia paling bahaya kali. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, nak banding kencing manis, nak banding dengan darah tinggi, nak banding dengan darah rendah, nak banding dengan gout, tak ada masalah. Hak ni bahaya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kena belajar betul-betul yang ini. Sebab kesan dia neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini mukaddimah dia. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ. Sadaqallahul azim. Maksudnya apabila dikatakan padanya takutlah kepada Allah, lalu dipengaruhi oleh kemegahan. Ia lalu dipengaruhi oleh kemegahan, yakni takbur ataupun takabbur yang membawanya kepada dosa. Cukuplah neraka Jahannam baginya sebagai balasan. Tidak ada balasan lain, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Bagi sifat orang takabur, dia tidak ada balasan lain melainkan neraka. Neraka pula bukan hak biasa-biasa, neraka hak paling bahaya sekali, hak paling panas sekali, paling dahsyat sekali, Jahannam. Buka surah lain pula, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Sadaqallahul azim. Masuklah mana-mana pintu neraka Jahannam, kekal kamu di dalamnya, maka inilah seburuk-buruk tempat balasan bagi orang-orang yang sombong, takabbur. Jahannam 2 kali ya. Ini tadi fahasbuhu Jahannam, sebut nama khusus. Bukan An-Nar, An-Nar tu neraka, ada banyak nama. Dia sebut nama terus. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dia Jahannam. Tadi nombor 2. Ayat lain, alaysa fi jahannam maswal mutakabbirin. Tidakkah neraka Jahannam itu tempat duduk orang-orang takbur? Ini saya sebut tadi, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Penyakit ni yang paling bahaya sekali, sebab dia punya balasan dia neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab apa takabbur ini bila ada pada manusia dia tak nanti banyak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dia cuma perlu sikit ya. Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih daripada Abu Hurairah, hadis Imam Muslim. Nabi kata, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk syurga orang yang ada di hati dia hanya sebesar biji sawi. Bukan nanti besar ni. Hanya sebesar biji sawi sahaja. Sifat ini, sifat min kibrin, sifat takabur, dia tak layak masuk syurga secara direct. Makna kena masuk neraka Jahannam dulu, dalam tu lebihkan 30 juta tahun minimum, maka dia keluar balik masuk syurga. Kalau dia Islam lah. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, sikit tak perlu banyak. Tak perlu banyak, sikit tuan-tuan. Kita rasa rumah kita agak-agak hak di kampung kita ni lebih besar sikit pada orang lain. Rasa lebih besar sedikit daripada orang lain, rasa di hati. Habis. Sombong tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kita buat panggil orang datang rumah nak bertunang anak kita ni. Ni musim bang duk nikah tunang. Buat gram macam kahwin. Bertunang nah, belum nikah lagi. Nikah 15 ekor. Ni tunang 3 ekor dah lembu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, dengan kapek tebal 2,5 inci. Kita pijak rasa ni
Di mana? Di syurga ke di masjid derga? Rasa turun tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Riak. Baru beli kereta baru lah. Bukan besar pun kereta. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, Honda lah. Honda apa? Honda apa? Odyssey. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi bila kita masuk parking, tengok kereta sebelah Viva. Tengok sebelah Kancil. Hak depan Corolla. Hak belakang E30. Oh, kita nak naik. Aku hebat kali. Habis. Sikit. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, ada rasa tak kalau buat kereta baru? Nah, lain kali beli kereta baru, balik rumah tu, nah, ambil cat spray tu sekali. Bawa apa? Ambil duit syirik 50 sen, tarik dia depan, tarik bagi cala, tak apa. Nah, bila kita rasa bau, rasa hebat, rasa bila kita bawa tu orang potong gigi kanan nampak like the next serak like. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, hak naik tu nama dia takabbur, sikit mithqala habbatin min khardalin, sebesar biji sawi saja tak layak masuk syurga, yang banyak lagi lah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi kena hati-hati dengan sifat takabbur ini. Qala rajulun, bila Nabi sebut begitu, nah, bila siapa yang ada di hati dia walaupun sebesar biji sawi, sifat takabbur, sifat sombong, besar diri, dia tak boleh masuk syurga, maka seorang sahabat tak sebut nama. Qala rajulun, berkata seorang lelaki, sahabat tu lelaki, nama tak sebut. Dia kata, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasanan. Dia kata ada seorang lelaki dia ni suka kalau baju dia tu cantik dan kasut dia cantik. Artinya dia suka benar-benar macam tu. Dia suka rumah cantik, kasut cantik, baju cantik, kereta cantik. Dia suka macam tu. Alaysa minal kibri. Dia kata, ya Rasulullah, ni masuk dalam kata sombong? Masuk atau tidak dalam kata sombong? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, Nabi kata, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah dia suka benar-benar, Allah itu dia cantik dan dia suka kepada yang cantik-cantik. Jadi tak ada masalah kalau kita nak beli baju cantik, nak beli kasut cantik, nak beli tali pinggang cantik, nak beli handphone cantik, nak beli tudung cantik, nak beli kebaya tak boleh. Nak beli baju kurung cantik, tak apa. Nabi kata tu tak masuk sebab Allah suka yang cantik-cantik. Begini, dia cantik dan suka cantik. Yang kata innamal kibru, Nabi kata yang kata sombong itu batrul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan kamu hina manusia lain. Hak tu sombong. Bila kita ada kereta baru, kita hina hak kereta buruk, tu sombong. Kita ada kereta baru tak apa, tapi bila kita hina hak lain, sombong. Tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, tu kena jaga. Sebab tu kena mengaji. Tak mengaji, penyakit ni dia hinggap. Kita bukan tahu. Yang kita bila kita rasa begitu sombong, tak tahu. Bila kita mengaji, baru kita boleh ubah. Nah, bila kita rasa kita setan. Keluar. Gitu. Orang sebelah kata, gila awak dia ni. Tengok duduk cakap dengan siapa? Tak apa. Kita cakap dengan iblis yang ada dalam diri kita, duk suruh kita tepi. Aku tahu, aku kenal siapa engkau. Engkau duk suruh aku sombong, aku tak sombongnya. Nah, kereta baru aku beli, bawa ke masjid. Bukan aku nak pergi berfoya-foya. Begitulah. Kita berdialog dengan, monolog dengan diri kita supaya kita tidak sombong. Sebab apa? Kita belajar bab ni. Nah, itu pentingnya belajar. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi itu satu hadis sikit. Nah, sebab apa yang kata sombong ni balasan dia api neraka jahanam, sebab sifat sombong manusia ataupun segala makhluk yang ada atas dunia tak layak bersifat dengannya. Dia hanya sifat Allah Subhanahu wa taala yang mutlak, sifat Allah. Sebab tu disebut dalam hadis kursi, Allah sebut apa? Hadis kursi, al-kibriya'u ridai wal azamatu izari faman naza'ani ahadan minhuma qazaftuhu finnar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut al-kibriya, kesombongan.
ridai selendangku. Selendang ni ada atas. Mana kesombongan itu selendang Allah. Sifat dia hak paling tinggi al-kibriya. Al-malikul qudusus salamul mu'minu al-muhaiminul azizul jabbaru al-mutakabbir. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-mutakabbir, sifat dia kesombongan. Maka sifat ini ridai, dia merupakan pakaian dia hak paling atas. Nak itu sifat yang paling tinggi pada Allah, sombong. Sebab dia layak sombong. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, sebab apa dia layak? Sebab qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah itu satu. Bila dia esa, dia satu, dia layak sombong. Tidak ada Tuhan yang tidak sombong. Tuhan mesti sifat itu. Sombong bagi dia tak ada masalah. Itu sifat dia. Kita hadut curi sifat tu yang masalah. Sebab kita ramai, bila kita sombong, kita menghina orang lain, maka kita jadi jahat. Allah dia satu, dia nak hina siapa? Bukan ada Tuhan lain. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka dia layak bersifat dengan sifat al-kibriya ataupun al-mutakabbir. Itu hak dia saja. Pakaian dia hak paling atas. Wal azamatu izari, dan keagungan itu pakaianku hak bawah. Izar ni kita kata kain pelikat lah, hak belah bawah, selendang tu atas. Maka al-kibriya tu lebih tinggi daripada al-azamah. Dua ni sifat hak dia ya. Kita tak boleh ambil. Sifat lain kita boleh share. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, as-sami'u, maha mendengar. Allah mendengar, kita mendengar. Tapi beza dia di segi kekuatan mendengar. Allah tidak ada had, kita ada had, kita beza lah. Bermakna sifat as-sami' mendengar, manusia boleh kongsi. Sifat al-basir melihat, manusia boleh kongsi. Boleh kongsi. Sifat al-alim berilmu, manusia pun boleh kongsi, dia pun ada ilmu juga, boleh kongsi. Al-mutakabbir no. Manusia tak boleh kongsi sifat itu. Al-azim, al-azamah adalah sifat mutlak bagi dia yang manusia tak boleh kongsi. Faman naza'ani ahadan minhuma, siapa yang curi, yang cabut, yang ambil daripada aku salah satu daripada dua sifat ni, sama ada kibriya sombong ataupun al-azamah agung, ambil curi pakai pada kita, qazaftuhu finnar, aku akan campakkan dia masuk neraka. Sebab tu dia tak boleh. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, sifat sombong, sifat keagungan ataupun agung hanya milik Allah secara mutlak, manusia tak boleh ambil pakai. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau kita lihat Quran, dia banyak menceritakan tentang manusia-manusia sombong. Tujuan bukan untuk kita sombong, tujuan supaya kita ambil iktibar. Dalam Quran diceritakan Fir'aun, Haman, Qarun contoh. Sombong. Inna fir'auna ala fil ard. Sesungguhnya Fir'aun bersifat megah, sombong, tinggi diri atas dunia. Dan dia kata, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Jadi Fir'aun sebagai satu ikon kepada orang-orang yang takabur, ikut dia lah. Siapa yang rasa dia pangkat tinggi, dia punya darjat tinggi, maka itu contoh dia, Fir'aun. Fir'aun dengan Haman di segi pangkat. Siapa ada pangkat atas dunia, dia rasa dengan pangkat tu dia sombong, maka dia Fir'aun. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, nak jadi Fir'aun, pagi petang dalam neraka, duk kena panggang, pagi petang, masakkan 3 rasa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau kita pengarah satu-satu syarikat, kita rasa kita hak paling tinggi, kita paling hebat sekali, mu Fir'aun. Kalau kita di sekolah, kita ni guru besar kalau sekolah rendah. Kalau kita di sekolah menengah, kita ni pengetua. Kita rasa kita lah yang paling hebat sekali. Apa pun kita lah kena buat keputusan, walaupun mesyuarat, panggil cikgu-cikgu, tapi bila keputusan, aku buat keputusan. Fir'aun. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, tunggu mati duduk dengan Fir'aun dalam neraka, pagi petang kena panggang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, sebab tu dia kena turun. Bila kita rasa kita ni besar, kita pengarah satu syarikat, pengarah satu jabatan, kita turun duduk sekali makan dengan sahabat-sahabat staf kita. Cuba turun sekali. Sahabat-sahabat kita makan di kantin ni, staf-staf kita makan di kantin, takkan kita nak makan di hotel? Sebagai pengarah, kita pergi kantin makan sekali dengan dia.
Nah, kalau kita datang baguslah sebab hak lain tak bayar dah, kita kena bayar. Tu untung makan dengan pengarah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, takkan kita nak bayar gaji kita rendah, hak gaji besar lah bayar. Turun sekali, takut benda. Tuan-tuan muslimin, baru dia ada rasa mahabbah, baru dia tidak ada rasa sombong. Bila kita duduk sekali dengan mereka, tak sombong. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat, Hasan bin Ali bin Abi Talib. Hasan, anak Ali, anak Sayyidina Ali, adik dia Husain. Suatu hari dia naik kuda. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, dia naik kuda, tiba-tiba dia lalu di satu kawasan orang miskin. Maka dia, orang miskin tu tengah duduk makan. Makan pula ialah hampar kain, kita kata saproh. Letaklah apa-apa makanan, makan atas lantai lah, makan atas lantai. Dia tak atas meja begini, atas lantai makan. Dia naik kuda, dia berhenti, dia turun kuda. Dia pergi sekali makan dengan orang miskin, makan atas lantai. Sebab tu bila kita makan atas lantai lebih tawaduk daripada kita makan atas meja. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, malam ni minderga atas meja, atas lantai nah. Tak apa lah yang tu. Mujamu atas lantai aku tak gidah. Ini tempat yang boleh makan atas lantai lah. Di rumah kita ada meja, ada lantai. Lebih baik kita pilih makan atas lantai. Bila kita makan atas lantai, kita letaklah pinggan kita atas lantai dan kita tundukkan tubuh, kita ambil, kita suap, kita tunduk, ambil makan. Jangan letak pinggan atas tangan, tu kerja orang sombong. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, banyak orang bila dia makan, dia pegang tak tangan ini. Atas lantai tak letak, angkat itu. Dekat mulut, oh sedap makan. Tu nama dia sombong. Letak bawah kita tunduk tu nama dia tawaduk. Tawaduk kita tu makan slow-slow. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu Hasan. Dia turun makan bersama dengan orang miskin, kemudian dia ajak orang miskin, dia kata, hari ni aku makan bersama dengan kamu, esok pergi rumah aku buat penuri, pergi makan. Dia jamu orang miskin. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, itu cara dia. Nak bagi hilang sifat tu, bersama dengan orang-orang lebih rendah daripada kita. Dan selalulah datang solat berjamaah. Solat jamaah ni dia bukan kira siapa datang awal dia dulu. Sama ada kamu prebek ke, kamu ketua pengarah ke, datang awal duduk dulu. Siapa datang belakang duduk belakang. Walaupun dia Perdana Menteri duduk belakang kali ya, sebab siapa tu datang lewat. Hak miskin duduk depan, belakang tu imam tu, tuan-tuan, sebab dia datang awal. Tu solat jamaah. Dia siapa dulu, dialah yang akan pergi depan. Dia bukan kata sini hak menteri duduk belakang tu imam, yang ni timbalan menteri duduk satu soh dua. Siapa datang dulu dialah berhak duduk depan. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat, kecuali majlis rasmi lah. Majlis rasmi yang kita datang menteri, tak apa, yang tu kita letak dia depan. Ni hak biasa. Nah, kalau dia singgah di mana-mana masjid yang tidak rasmi, dia ikutlah, dia datang lewat duduk belakang, datang awal duduk depan. Gitu. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baru dia ada rasa. Solat jamaah dia tak kata apa, pergi Mekah sama agak, buat haji, buat umrah, dia pakai pakaian yang sama. Kamu siapa pun dua lai tu. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, jadi Firaun dengan Haman sebagai ikon kepada orang-orang yang sombong pada pangkat dan darjat dia, maka bersama dengan dua ni dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, siapa yang dia sombong dengan harta yang dia ada, maka dia bersama dengan Qarun. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, Quran duk cerita nama-nama ni. Firaun, Qarun, Haman, Namrud duk sebut dalam Quran, bukan kata hebat, puak-puak nak cerita hinanya puak-puak ni, dan ambil iktibar. Bila Allah sebut nama mereka dalam Quran, ambil iktibar, jangan jadi macam mereka. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, baik, bermakna kalau kita baca Quran, sifat-sifat takabur yang ada pada puak-puak ni, kesan di akhir sekali mereka lebur. Sebab tu orang sebut siapa takbur pasti lebur. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu nah yang mukaddimah, ni mukaddimah dia. Baik, dia punya asal usul kepada takabur ataupun sombong ni, asal usul dia ialah kisah iblis. Itu asal dia. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis
aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika mana kami mengarahkan malaikat sujud kepada Adam. Sujud tu nak hormat. Fasajadu, maka semua malaikat hak ada ni sujud belaka. Illa iblis, kecuali iblis. Abah, dia tak sujud, dia menolak, dia engkar, dia tolak, wastakbara, dan dia sombong, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk dalam golongan kafir. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi ni kisah iblis ini ulama keluarkan 3 ciri. Yang kata sombong tu 3 ciri. Yang pertama ialah merasakan diri hebat. Tu hak pertama. Sombong. Sebab iblis dia rasa dia hebat. Allah tanya dia, kenapa kamu tak boleh sujud pada Adam? Ma mana'aka an tasjuda. Apa yang menegah kamu daripada sujud kepada Adam? Dia kata, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Tu dia rasa dia hebat. Tuan-tuan, tu ciri pertama. Ciri ana khairum minhu, ciri sombong. Aku lebih baik daripada dia. Sebab apa dia jadi imam? Aku wah. Sebab apa dia jadi Bilal? Aku wah. Sebab apa dia nak ceramah? Aku wah. Sebab apa dia gini? Aku, semua aku. Sebab aku khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Ni sifat ni sombong. Sifat ni ciri sombong. Yang kedua ialah menghina orang lain. Itu ciri yang kedua. Bila dia sombong, dia rasa dia hebat, maka dia mula menghina orang lain. Iblis. Dia kata, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu cipta aku daripada api, kamu cipta Adam daripada tanah. Tengok dia menghina Adam. Yang pertama dia kata ana khairum minhu, dia rasa dia hebat. Yang kedua dia menghina Adam. Dia kata kamu cipta aku daripada api, cipta Adam daripada tanah. Tuan-tuan, dua. Yang ketiga ialah menolak kebenaran. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi Adam dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah atas dunia, maka kena terima dia yang terbaik. Adam tu yang terbaik, kena terima kebenaran, tapi dia tolak kebenaran. Maka ciri yang ketiga orang sombong, batrul haq, menolak kebenaran. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi 3 tu tak boleh ada. 3 tu adalah ciri-ciri orang takabbur. Baik, macam mana kita nak ubat? Ini mari mengaji, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kita tahu asal usul dia iblis. Inna syaitana kana aduwan lakum. Syaitan, iblis merupakan musuh kamu yang paling utama. Jadi kita nak kena belajar cara macam mana nak hindarkan daripada sifat takabur supaya dia tak boleh ada walaupun sebesar biji sawi. Yang pertama sekali, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, tengok ciri yang pertama. Ciri pertama, rasa hebat. Rasa hebat. Bila rasa hebat boleh menyebabkan kita takabur, maka kita kena elakkan diri, jangan kita rasa hebat. Tu kan? Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna summa kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Baca. Yang pertama sekali kita kena lihat falyanzuril insanu mimma khuliq. Manusia kena lihat dia dicipta daripada apa. Hak pertama kali Allah suruh kita lihat. Nak elak jadi macam iblis ni yang kata dia rasa dia hebat. Manusia ni falyanzuril insanu mimma khuliq. Manusia perlu lihat daripada apa dia dicipta. Daripada apa? Haji Syarif tak ada lagi ni. Ha? Tak tahu daripada apa? Mas. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Manusia bukan dicipta daripada emas, daripada perak, daripada gansa, daripada permata berlian. Tidak, hak tu bernilai. Dan dia bukan dicipta daripada air mineral water. Ini pun ada nilai. Satu kotak ni kurang-kurang pun apa? 50 sen. Apa? Termasuk GST. 65 sen. 50 sen. 50 sen ada nilai. Ada nilai.
Skerat pun RM2 tak sampai tadi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, mana air pun ada nilai, emas lagi lah. Emas bernilai, sekilo apa emas? Sekilo. Benda. Tak pernah beli sekilo. Beli sekilo murah sikit. Beli 2-3 gram mahal. Nah, 1 gram RM120, lebih kurang lah. Dah, mungkin lah ni mahal lagi. Mana dalam sekilo mungkin dalam 13,000, 14,000 gitu lah. Sorry. Sekilo mungkin dalam 100,000, 120,000. Beli lah sekilo, ada diskaun. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang bermakna nak cerita emas tu mahal. 1 gram RM120. Perak murah sikit, 1 gram 60 sen. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, gansa lagi murah, besi lagi murah. Tuan-tuan, hak ni lagi murah, ada walaupun murah ada nilai. Tapi manusia apa dia? Mimma indafiq, daripada air yang memancut. Tahu? Air yang memancut. Macam mana memancut? Tu memancut. Tu kata cuk. Air mani tak keluar macam air kencing cerung itu. Ada air mani tak? Cuk. Tahu tak? Tahu tak? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, air mani tu air mani walaupun dia tak najis, ngaji bab fiqh tak najis. Nah, air mazi najis, air wadi najis, air keputihan hak perempuan najis. Mana kalau kena kain kena basuh sebelum solat, air mani kena kain tak payah basuh tak apa. Dia suci, tapi walaupun dia suci orang geli betul tak belum? Dan kita pergi kenduri, makan kenduri, dia buat satu hidangan. Nah, dia letak kari kambing, kari lembu dengan ayam masak merah dengan apa dia ulam petai, ulam jerin dan sebagainya. Kemudian sambal belacan, tengah tu dia letak satu mangkuk air mani. Nak makan tak? Tobat lari. Geli tengok. Tak. Benci, jadi benci, manusia tak suka benda tu. Walaupun dia tidak najis, tapi manusia bila ada benda tu depan dia tak lalu makan. Tuan-tuan nak cerita, itulah asal usul kamu air mani, kenapa kamu rasa hebat sangat. Kalau kamu turun daripada langit tak apa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tu masa-masa budak tu kelepuk jatuh langit, bayi langit yang panggil. Buluh betung boleh tahan dah. Nah, bayi buluh betung apa dah. Ni air mani, semua air mani kecuali Nabi Adam, tuan-tuan, dengan Nabi Isa alaihi salam. Lain ni semua asal usul kita, penciptaan kita daripada air mani yang tidak ada nilai, yang orang jijik kita melihat. Sebab tu Allah suruh kita tengok supaya kita tidak jadi rasa hebat. Sehebat mana kita, Perdana Menteri kita ni, Timbalan Perdana Menteri kan yang di Pertuan Agong kita ni, siapa pun. Nah, maka semua asal usul dia air mani, semua hina belakang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang bila kita sombong, kita kena fikir balik, siapa aku? Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab tu tidak boleh menolak. Nah, sebab syaitan bila Allah suruh dia sembah, dia sujud pada Adam untuk menghormati Adam, dia tolak, dia tolak. Maka sesiapa yang menolak suruhan Allah, sombong. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, menolak hukum Allah, sombong. Meletakkan hukum manusia di tempat hukum Allah, sombong. Sebab dia merasakan akal dia lebih cerdik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu hukum Allah letak tepi, aku letak hukum manusia letak sini, sebab hak ni lebih baik. Sombong. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Menolak hukum, kalau kata tutup aurat lah, perempuan kena tutup aurat, kena pakai tudung, kena pakai baju kena sampai sini, kena sampai pergelangan tangan, pakailah tudung. Dia kata tak nak. Tak payah pakai, aku orang baik, aku solat juga, aku puasa Ramadan juga, aku juga pergi haji, aku juga pergi umrah, aku tak nak pakai tudung, takkan tak boleh. Sombong. Sebab itu hukum Allah Subhanahu wa ta'ala kamu kena ikut, tak ikut tolak, sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu agama itu wajib atas lelaki dan perempuan. Tiba-tiba kita tak pergi masjid, ada buat kuliah, kita tak pergi, kita lalu tepi masjid, kita pergi makan di tepi masjid, kita tak singgah pun ambil ilmu di masjid. Sombong. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, berapa ramai orang sombong? Ramai ya. Hak tak sombong hak ada, hak depan saya ni tak sombong ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, ustaz duduk bawah, ustaz duduk sombong.
Munah nak lekuk pala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Yang tu lain, itu tujuan nak bagi orang nampak. Ni siapa duk cakap tak nampak ni. Untuk tahu nampak belakang, nampak siapa saya. Nah, ada CCTV ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat tengok tu, takkan tak boleh baca khutbah atas tu. Dah, esok lusa cakap dengan Ustaz Hadi khutbah esok bawah ni. Sombong. Dah, memang kena naik situ. Nama dia member tempat tinggi, dia kena berdiri nak bagi orang nampak dan suara dia sampai jauh. Tu tujuan dia, bukan sombong. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, ada benda hak boleh buat, dia tidak sombong. Macam inilah Nabi sebut man jarra thawbahu khuyalaan. Siapa yang melebihkan pakaian dia lebih daripada buku lali. Jubah dia ke, kain pelikat dia ke, seluar dia ke, lebih daripada buku lali, tapi khuyalaan, tujuan dia sombong. Maka la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah, Allah takkan pandang dia di hari kiamat. Allah tak pandang, artinya masuk neraka tak ada syafaat apa-apa. Tuan-tuan, sombong tu sebab dia pakai pakaian lebih daripada buku lali. Tapi kait dengan sombong, Abu Bakar kata, ya Rasulullah, aku macam mana aku jubah aku lebih daripada buku lali. Nabi kata, kamu pakai bukan tujuan sombong, tak apa. Yang pakai lebih tu tujuan sombong. Hak tu yang Allah tak pandang, masuk neraka. Sebab kena lihat kepada sabab urudil hadis. Sebab apa Nabi kata macam tu? Orang Arab, dia zaman dia lah, kena lihat kepada zaman dia. Zaman Nabi ni, bila orang kaya, dia akan pakai pakai jubah. Arab biasa pakai jubah. Jubah dia akan meleret atas tanah. Khadam dia akan angkat. Kalau jubah dia mungkin panjang 1 meter, mungkin dia perlukan 3-4 khadam nak angkat. Masa dia berjalan angkat. Tu sombong. Tuan-tuan, yang tu Nabi kita lebih tu. Tujuan sombong dengan harta yang dia ada. Siapa pakai jubah meleret tu kira kaya zaman Nabi. Nabi sebut masa zaman dia, kalau kita pakai jubah lebih sikit, sombong. Tu imam belakang, sombong. Sebab jubah dia ni sampai atas kapek kan gitu. Abu Bakar pun lebih, tapi bukan tujuan sombong. Dah jubah lebih tak kerat nak macam mana. Tak ada masalah. Tuan-tuan, kita beli macam tu dah. Kita beli hak ready made. Pakai malas nak buang, biar tak apalah. Dia bukan sombong, dia asal gitu dah. Tak ada masalah. Kalau kita nak lipat, tak ada masalah, boleh lah. Nah, tapi tak masuk kata dalam sombong yang kata masuk neraka, Allah tak pandang. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, lihat siapa kita. Lebih-lebih lagi yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala orang miskin sombong. Allahu akbar. Kaya sombong tu boleh tahan lagi, masuk neraka juga. Tapi boleh tahan lagi, dia kaya sombong. Lalu lintas masjid tak masuk, dah Alpert, tak apa lah. Dah zoom wildfire, tak apa lagi. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, fiung pergi. Nah, BMW 5 siri, tak apa lagi. Fiung pergi. Nah, Ferrari, tak apa lagi. Kaya, fiung pergi. Kenari, kepala otakmu. Dah, kenari pun sombong. Dah, kalau Ferrari sombong tak apa lagi, dia ada dunia dia juga. Dah, tuan-tuan. Yang ni miskin papa kedana sombong juga, lalu masjid tak singgah juga, sama dengan Ferrari. Dia pakai kenari ya. Ni lagi teruk pada pakai Ferrari. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, jadi begitu. Jadi hilangkan sifat rasa bila kita lihat kita dicipta daripada apa, maka kita akan rasa aku ni bukan apa-apa. Tak ada apa aku ni. Aku asal daripada air mani sahaja, bukan dicipta daripada sesuatu yang bernilai seperti emas. Jadi aku ni tak ada apa, walaupun aku ni kaya, tak ada masalah apa-apa. Aku hamba Allah. Yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Tu paling mulia kali. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, itu satu. Nah, jangan rasa hebat, maka nak pergi situ kita kena lihat siapa kita, baru kita rasa tidak hebat. Baik, yang kedua, jangan menghina orang lain. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, yang ni kita kena rasakan kita hak paling hina sekali, selesai masalah. Kita merasakan kita lah dalam kalangan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita semua ni, kita lah yang paling hina di sisi Allah, selesai. Macam Umar Al-Khattab, dia kata kalau Nabi sebut ada semua umat aku masuk syurga belaka kecuali seorang sahaja masuk neraka. Umar kata aku risau yang satu tu aku. Nak buat macam tu. Kena buat macam tu.
Tuan-tuan, kalau kita ada, kalau Nabi kita semua umat aku masuk syurga semua, kecuali seorang kita kata bukan aku, Fir'aun. Itu bahaya. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, bermakna kita letakkan kita lah yang paling hina kita apa. Kita lihat pada budak-budak. Budak-budak hak belum balik, budak-budak 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Kita jangan hina dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, walaupun kita dah umur 30, 40, kita jangan hina budak tu. Kita kena pandang gini, budak ni lebih mulia daripada aku. Aku lebih hina daripada dia. Sebab apa? Dia budak. Dia kalau minum arak ke, dia main judi ke, dia merogoh anak orang ke, dia buat dosa, dia curi ke, dia rompak ke, dia bukan dosa, dia belum balik, dia tak masuk neraka. Aku kalau buat benar tu, aku masuk neraka. Dia lebih mulia daripada aku. Tak apa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, kalau kita lihat pada orang tua pula, dia tua umur 80, 90, kita muda 25, 30, kita kena kata kita lebih hina daripada orang tua. Sebab orang tua tu walaupun dia tua 80, 90, tapi dia tu lebih dulu sembah Allah daripada kita hak muda. Kita baru kenal Tuhan, dah dia lama dah, 90 tahun yang lampau dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baru nak kenal Tuhan, baru nak ngaji sifat 20, dia lebih mulia daripada aku. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, lihat apa pun kita rasa kita ni lebih hina. Dan orang tua yang aduk sombong pula, aku makan garam dulu padamu. Payahlah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, payah. Kita kata ni Pak Long tak boleh baca ni hadis ni. Hadis ni maudhu'. Hadis kata kelebihan malam tamu apa dia malam kedua bulan Ramadan. Solat tarawih berjamaah malam pertama lebih dia macam ni, solat tarawih malam kedua lebih macam ni, sampai solat tarawih malam ke-30 kelebihan dia begini. Saya kata tak boleh baca Pak Long. Ni hadis ni maudhu'. Nah, kita kena ikutlah ulama-ulama hadis kata maudhu' tak boleh dibawa. Nabi kata man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang menipu aku dengan sengaja maka sila siap satu tempat dalam neraka. Hadis ni maudhu', tipu Nabi. Nabi tak kata, kita duk kata dia kata. Kita duk kata qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi tak sabda pun. Kita kata dia sabda, tinggallah. Kita nasihat. Nah, nasihat secara umum, bukan sebut nama umum. Malah esok baca lagi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tak nak ikut sebab apa? Sebab ustaz nasihat tu muda ni. Baru 30 umur. Aku 55. Ke siapa makan garam dulu? Payah duk hitung garam dulu. Patut dia kena penyakit apa dia darah tinggi awal. Makan garam dulu. Tuan-tuan muslimin, bukan masalah makan garam dulu, tak ada apa yang tu. Apa pentingnya makan garam dulu? Masa beranak makan garam lah? Susu. Tak ada mungkin garam apa gitu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, apa untungnya makan garam dulu? Nah, maksud aku sembah dulu Allah padamu, tak apa ke? Hebat sikit. Nah, ni makan garam dulu, tak ada kena-mengena. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi jangan menghina. Tengok orang tua kita rasa kita lebih hina daripada dia. Tengok orang miskin. Tengok orang kaya, sama kita kata kita lah yang lebih hina daripada dia. Tuan-tuan, tengok orang alim, kita kata aku lebih hina daripada ustaz. Ustaz tu mengaji ilmu banyak, aku ni malah mengaji, aku lebih hina. Betul juga. Betul tu. Nah, lihat orang jahil, kita lebih pandai daripada dia, dia jahil daripada kita, tapi kita kata apa? Dia lebih baik daripada aku lebih hina daripada dia. Sebab apa? Dia jahil. Kalau dia buat dosa sebab dia tak tahu, boleh kira ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, masuk neraka lah juga, tapi neraka ringan sikit. Aku ni tahu, tapi kalau aku buat, aku tahu minum arak tu haram, aku pergi minum juga, neraka teruk pada dia. Dia jahil, dia minum arak, masuk neraka tapi rendah sikit. Ni kita kena merasa sentiasa kita ni hina. Tengok orang kafir, tengok kita rasa kita hebat. Dia kafir, walaupun dia kafir tapi aku rasa aku hina. Dia kalau masuk Islam, accident, boom, accident. Ngak dia kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia masuk syurga. Walaupun dia kafir tapi dia mengucap tak payah solat masuk syurga. Aku hak duk Islam ni belum tentu boleh mengucap. Belum tentu aku mati boleh kata la ilaha illallah, belum tentu aku mati anti Islam, mungkin kafir, tak tahu. Tu. Maka kita sentiasa meletakkan diri kita ni hina, selesai. Kita takkan rasa tidak akan rasa sombong itu, sebab kita meletakkan kita lah yang paling hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nombor 2. Nah, nombor 3, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati,
menolak kebenaran tu kita jangan. Apa-apa kebenaran kita terima walaupun dia datang daripada orang lebih bawah daripada kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, terima je lah. Kita ni pengarah yang bagi idea ni tukang kebun. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dia masuk dalam meeting, kita panggil semua ni nak buat macam mana macam ni, maka ni bagi pendapat, alah kali tukang kebun bagi pendapat dia paling hebat sekali, kita terima. Sebab apa kita tak nak terima pendapat dia, kita tukang kebun bulan 400 haji. Aku 15,000. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, terima. Wa in kana 'abdan habasyian, walaupun seorang hamba Habsyi rambut dia kerinting bagi pendapat, terima. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, Nabi terima cadangan daripada Salman Al-Farisi. Nabi terima. Salman Al-Farisi bukan Arab pun, dia orang Parsi, orang Iran. Masuk Islam. Dia bagi cadangan dalam peperangan Khandaq, peperangan Ahzab, peperangan Parik. Dia kata, ya Rasulullah, kami biasa di Parsi kalau berperang macam ni, kami gali parit keliling kota. Bila gali parit, musuh tak boleh masuk, dia jatuh dalam tu. Maka kita lebih selamat sebab kita tak ramai, mereka ramai. Dia bagi cadangan pada Nabi. Maka Nabi kita terima cadangan Salman gali parit. Itu nama peperangan Khandaq, peperangan parit yang digali keliling kota Madinah. Cadangan siapa? Salman Al-Farisi, bukan Nabi, bukan Arab pun, dia orang Parsi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, jadi terimalah cadangan daripada sesiapa pun walaupun dia lebih rendah daripada kita, tak perlu pilih bulu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, Umar Al-Khattab bila turun ayat iza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah, dia panggil sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat besar Abdul Rahman bin Auf dan sahabat-sahabat lain. Dia tanya apa maksud firman Allah iza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan juga pembukaan kota Mekah. Sahabat-sahabat kata, kita menang dan kita boleh buka semula Mekah. Ibnu Abbas, budak Ibnu Abbas, dia masuk dalam meeting dengan Umar Al-Khattab. Dia budak dia kata, bukan macam tu. Maksud iza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah, bukan maksud nak kata kita menang dan buka Mekah dah. Maksud dia Nabi nak wafat dekat dah. Tu dia tafsir ayat gigok tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia budak tak balik masuk dalam majlis Umar Al-Khattab sebagai khalifah lepas daripada Abu Bakar As-Siddiq. Maka Umar terima pendapat Ibnu Abbas. Ayat tu nak cerita Nabi nak wafat tak lama dah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang bermakna bila Islam menang, Mekah buka semula, kerja Nabi beres. Bila kerja Nabi beres, Allah nak ambil dia balik. Itu maksud Ibnu Abbas yang kata Nabi dekat dah nak mati, nak wafat. Umar terima pendapat Ibnu Abbas walaupun dia budak, terima. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau kita tolak walaupun dia benar, kita tolak sebab dia budak, maka itulah sombong. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, budak lagi umur 7 tahun ataupun 10 tahun duduk belakang kita, kita jadi imam. Kita bukan tu imam, jadi imam. Tu imam dilantik. Kita bukan tu imam, kita jadi imam hari tu. Tu imam tak boleh mari, menikah baru. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, dia apa dia? Honeymoon. Kita tak ada orang naik, Allahu Akbar. Waladdallin. Baca sangkuk hak belakang tu 10 tahun tapi mengaji mak tahfiz. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, habis dia jumpa kita Pak Long. Tadi walabbo tak tu. Walabbo betul. Musapa. Musapa lalu. Tu sombong. Tak boleh terima. Sebab hak tegur tu budak. Kalau tegur tu Hasan Azhari tak apa. Tak Hasan Azhari pun, Hasan Basri pun tak pada. Ni mu budak ngaji mana? Tegur aku. Tu tak terima kebenaran. Sebenarnya hak budak tu tegur betul lah, dia baca salah. Tapi dia oleh kena budak nampak masa telinga merah atau rasa desing telinga. Tak boleh. Betul dah aku baca walabau. Mu tak guru mana? Tu masalah, tak boleh menerima kebenaran tu masalah. Ni untuk bila? Kita tegur dah. Hayya 'alas salah. Macam tu sudah.
Dah. Hayya 'alas salat. 20 harakat. Main tegur dah 6 harakat sudah mak arik li sukun. Dah tak terima. Untuk cara dia, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia kata dia adalah tukang azan terbaik Malaysia. Paling nafas panjang kepala otakmu. Nafas panjang kau suruh baca sampai habis nafas. Kat 6 harakat sudah. Sampai aja sampai habis nafas. Baik, tuan-tuan, jadi terimalah orang tegur. Dah, sombong. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Hak tu dalam masjid, nah, hak kat luar masjid lagi ya. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Jadi tengok akhir kali ya. Banyak sebab yang boleh membawa seseorang itu kepada sifat takbur atau menyombongkan diri. Antaranya sebab nasab keturunan. Dia rasa keturunan dia hebat. Nah, kita cakap dengan dia, keturunan Nabi pun tak ikut Nabi masuk neraka. Siapa dia masuk neraka? Abu Talib kan turunan Nabi, pak menakan dia. Abu Jahal kan pak menakan dia. Masuk neraka sebab apa? Tak ikut dia. Mu keturunan hebat macam mana pun tak ikut Nabi Muhammad SAW, neraka. Nah, jangan duk sama dengan keturunan. Piramli aja lama dah, antara 2 darjat. Tengok apa lu? Dia tengok darahmu, darahku merah kedua-duanya. Tidak ada bezanya. Apa? Keturunan sama. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kuasa pemerintahan, kecantikan, bila dia cantik dia rasa hebat. Kita cakap cantik tidak akan kekal sampai tua. Umur 35, 36, 40 dah kerepot dah. Jangan duk sombong dengan kecantikan. Kecantikan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Suruh kita jaga, bukan suruh kita sombong. Kekayaan Allah bagi juga. Kelebihan ilmu jangan sombong. Nah, walaupun ilmu agama pun jangan sombong. Kita bila kita belajar dengan satu guru, tiba-tiba kita bertemu dengan pelajar lain, guru lain. Kita debat-debat, kita kalah dari segi hujah. Kita tak boleh, kita kena terima. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, kita nak terima dia tu hebat pada kita lagi sebenarnya. Walaupun dia muda pada kita, dia tu guru lain, tapi rupanya dia lebih hebat dengan guru dia daripada kita dan guru kita. Dari segi hujah kita kalah, terima. Kena terima, tak boleh tak terima. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dan ulama pesan jangan kita duk sebut tok guru lah. Mu nak mengajar kuliah, kamu nak ceramah, kamu ceramah. Bawa ayat Quran, bawa hadis Nabi, bawa pendapat-pendapat ulama. Jangan nak sebut untuk gurumu. Ni guru saya, Syekh yang saya sebut. Menyatakan tak payah. Dia sebut tok guru tujuan nak pergi ke Goh. Oh, sebut guru saya, Syekh Wahabah Az-Zuhaili. Oh, tak. Tok guru hebat. Wahabah Az-Zuhaili. Al-Fiqh Islami wa Adillatuh, sebelah jilid. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, guru saya Profesor Yusuf Al-Qaradawi. Oh, tak dia. Anak bagi sedap, dia tak tahu mana pun. Guru tu memang hebat. Dia tu cat kotiau. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang tak payah sebutlah. Kalau tujuan nak sama, tujuan nak bagi susur galut tak apalah. Nak bagi dia belajar, nak cerita dia belajar dengan guru tu tak apalah. Tapi kalau tujuan nak sombong, nak kata hebat, tak payah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, bawa ayat Quran, buat hadis Nabi selesai. Hujah tu yang penting. Nama guru tak penting. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Apa lagi? Banyak pengikut sombong tak? Dah banyak orang sokong dia. Kalau dia bertanding, semua sokong dia. Rasa hebat. Nah, dan banyak ibadah. Tak boleh juga. Banyak ibadah tak ada sombong. Jadi sombong juga. Dia paling banyak tahajud sekali. Duk rasa dalam ramai-ramai hak masjid derga ni aku kali. Dah, aku tak tiap pagi tahajud. Dia tak kira member sebelah bukan kat tahajud, Quran 30 juzuk 3 hari. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat, tapi dia duk rasa dia tu tak boleh. Buatlah amal ibadah banyak-banyak, tapi jangan merasakan kita hak paling banyak. Kita rasa akulah yang paling sikit sekali melakukan amal ibadah, tak apa. Baik tuan-tuan, jadi cara menghindari kita dah sebutlah tadi beberapa tempat, beberapa cara, dan Nabi sebutlah, saya sebutlah. Saya sebut dah sebelum daripada ini. Saya ulang semula. Bila orang sombong dengan kita, maka kita kena bagi dia satu pengajaran. Biar dia kena buah tu, dia tak sombong dah dengan kita. Tujuan nak mengajar dia supaya dia tidak sombong. Nah, baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, macam mana? Contoh kita sebut dah sebenarnya, ulang mula. Member kita, dia kata aku risau ni nak cuti ni. Cuti apa? Christmas.
Sebab apa risau ni anak nak balik? Anak duduk di mana? Australia. Nak balik cuti Christmas ni. Risau apa? Sonok ah. Dak duk risau. Jalan ke rumah tu berlopak sikit. Jalan ke rumah tu berlopak sebab apa? Daklah dia kereta baru. Kereta baru mahal beli 1.5 juta. Oh. Dia nak cerita hak tu dia tak risau mana apa, nak cerita ke member dia, kata anak dia tu kereta mahal. Bila nak balik rumah jalan lopak tu takut masalah. Nah, dia nak cerita tu, dia sombong dengan ilmu ataupun harta yang anak dia ada. Kita tahu maka kita balas balik. Bila kita balas sekali balas, dia ambil pengajaran seumur hidup, jangan duk sombong dah. Kita kata aku risau juga ni. Dah mu risau, aku risau juga. Sebab apa? Anak aku nak balik ke museum. Tak balik juga. Lepas tu risau juga. Jalan sempit. Dah. Jalan luas. Masalah aku risau ni padang belakang rumah tu kecil. Sebab apa? Dia pakai helikopter. Dia kena buah tu, dia tunduk tu. Dia kata aku tak sombong dah lepas ni. Ada dapat pahala. Kalau dia buat macam tu, kita balas macam tu, nak matikan sombong dia. Nabi kata dapat pahala. Nak buat macam tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi 8.30 kita berhenti tengok soalan. Ustaz, lah yang banyak mai masjid, yang senang, yang susah banyak tak mai masjid. Katanya nak cari duit. Kalau pi masjid siapa nak bagi duit? Oh. Hak ni kata miskin sombong tadi. Hak ni miskin sombong ni. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, tak apa, contoh dia buat kerja yang dia tak boleh dia datang masjid. Tak apalah. Makna sekurang-kurang dia kena belajar juga ilmu agama. Hari ni kita boleh buka internet, kita boleh pergi ustaz-ustaz mana yang kita suka, kita kenal dia dan kita suka dengan dia, kita boleh download, kita boleh belajar bab akidah ada, bab syariah ada, kena cari je lah tuan-tuan. Nah, sekurang-kurang pun dia pergi juga hari Jumaat, dengar khutbah, jangan duduk tidur, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dan dia kena usaha, tak boleh pergi tiap-tiap malam pun, sekurang-kurang seminggu sekali sudah. Hak Nabi sebut 3, cantik, afdal 3 kali. Tapi tak boleh nak pergi, nak kena cari duit, mak ni anak bini nak makan apa lah ni. Nah, miskin papa kedana, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Ada yang jumpa pak mentua saya nak bagi TV. TV pun bukan jenama sangat, TV hak lama dah. Dia nak bagi TV, bagilah saya 300. Ambillah TV sebagai cagaran, ambil terus pun tak apa, bagi 300. Lah nak motong tak boleh, hujan tak berhenti, dia kata. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dia sampai tahap tu, dia tak nak fikir masjid, memang tak sempat dah. Nah, dia nak fikir cari makan, tak apalah, yang tu tak apa, terdesak buat, tapi jangan langsung tak datang. So kurang-kurang seminggu ke sebulan 2 kali, kena ada juga bahagian akhirat supaya kita tidak jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kena ingat. Sibuk macam mana pun kita, jangan sampai lupa pada masjid. Siapa lupa masjid dengan kesibukan dia, dikira tadi sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kamu kaya atau miskin, tak datang rumah Allah, sombong. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Terusnya, ada pendapat yang mengatakan kita tidak digalakkan menziarah kubur pada hari raya. Mohon pandangan Ustaz. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dia kata ada pendapat yang duk cerita tidak dibenarkan ziarah kubur pada hari raya, sama ada Aidilfitri ataupun Aidil Adha. Dia kata bid'ah. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, ziarah kubur ni dia sunat. Nah, dia sunat dilakukan pada setiap masa dan ketika, hari apa pun, bulan apa pun, pergilah. Siapa ziarah kubur, dia akan ingat kepada mati. Kita nampak kita ni tak berapa ingat pada mati, pergilah ziarah. Nah, mudah-mudahan dengan ziarah kubur kita ingat inilah tempat aku nak masuk. Betapa besar pun kereta aku, rumah aku, yang inilah tempat aku yang abadi duduk dalam ni. Dia jadi ingat ke mati, ingat kubur, jadi hak dunia tu jadi tersekat sikit.
Halaba dunia tu jadi boleh dikawal. Jadi ziarah kubur ni bagus, sunnah. Tapi bila dia menjadikan hanya ziarah kubur pada hari raya, itu masalah. Masalah lain tak pernah duk pi Tak pernah pergi masjid di belakang tu kubur Pak dia ada situ, mak dia, adik dia, mak menakan, pak menakan, semua duduk situ belakang. Tak singgah. Balik. Datang masjid, solat Jumaat, balik. Singgah apa salahnya? Tak. Bila nak pergi? Raya. Raya lepas khutbah, start kita tak balik rumah. Kubur. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Ayat tu kata tak boleh. Bila kita menjadikan hanya ziarah pada hari raya, waktu lain kita tak pergi, itu nama dia bid'ah yang sesat, yang Nabi tak pernah ajar. Tapi kalau kita duk pergi sentiasa, setiap minggu kita pergi Jumaat, pergi kubur. Pergi Jumaat ataupun ada masa ruang, pergi ziarah kubur, tarik-tarik rumput sikit, bersih sikit, duk pergi sentiasa. Raya nak pergi, tak ada masalah. Itu maksud dia. Nah, itu pencerahan saya nak buat. Yang tak boleh, yang kata dia hanya pilih hari raya saja pergi. Kecuali dia tinggal di tempat lain, tak apa. Dia kerja di Sarawak, di Sabah, di Australia, di Amerika. Dia balik masa mana? Balik raya. Tak apa nak pergi raya. Sebab dia balik raya. Masalah tak sempat. Tak apa. Yang tu tak bid'ah. Ini duduk dekat masjid, dekat kawasan kubur. Tak pernah pergi. Tapi pergi kubur hari raya saja. Itu bid'ah yang nak buat benda tu. Nah, baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada satu soalan. Sekumpulan orang 3 hingga 5 orang pergi masjid untuk solat fardu. Pada masa itu imam pada rakaat terakhir. Yang manakah lebih afdal, sama ada kita mengikut imam dalam keadaan masbuk atau kita buat jemaah yang lain? Mohon penjelasan dan pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Lebih-lebih lagi solat maghrib. Solat maghrib kita pergi tu imam duduk tahiyat. Kita takbir Allahu Akbar, kita pun turun at-tahiyat. Satu dah tahiyat. Nah, nanti kita tambah lagi jadi tahiyat kita banyak. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi keadaan itu apa yang afdal? Kita nak ikut tu imam ke kita nak buat jemaah lain? Sebab kita bukan seorang, sekurang-kurang 2 atau 3. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, kalau solat tu solat yang pertama. Solat yang pertama ni solat hak pertama kali, hak rasmi lah. Hak di masjid ni solat hak pertama tu nama dia rasmi. Lepas tu imam tu bagi salam, hak datang kemudian buat jemaah baru tu tak rasmi dah yang tu. Jadi kalau solat tadi solat hak pertama rasmi lah, lepas azan solat sunat, lepas solat sunat qamat, lepas qamat tu solat hak tu rasmi tu. Maka kita datang solat yang tu, kita 2-3 orang tapi solat yang tu imam tahiyat akhir, ikut tu imam. Sebab solat tu solat rasmi. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, tu imam tu hak dilantik oleh Majlis Agama Islam ataupun oleh pemerintah. Nabi pernah nak pergi masjid, bila dia sampai tengok solat habis dah, hak pertama, hak rasmi, maka dia patah balik solat rumah. Nak cerita masjid ni sekali solat sebenarnya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, kita tak boleh benar buat banyak jemaah tak boleh benar. Kalau kita benarkan boleh buat jemaah lain, maka orang akan buat lambat. Kita tak apa, habis hak pertama dah hak kedua. Habis hak kedua dah ketiganya takut